Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Bertemu lagi kita pada malam ini di dalam webinar Mufti Bicara Falak 25 Oktober tahun 2020 bersiaran secara langsung daripada wilayah Persekutuan Labuan, Pearl of Borneo. Pada malam ini kita akan membicarakan topik yang menarik bagi saya dan semestinya para peminat fotografi di luar sana untuk menambah ilmu berkenaan teknikal mengambil gambar di waktu malam. Sebelum itu para penonton sekalian, like page Facebook ini, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan, untuk mendapatkan perkongsian-perkongsian ilmu yang kita sharekan melalui webinar-webinar yang kita anjurkan. Macam pagi tadi ya para penonton sekalian, kita ada anjurkan webinar dengan tajuk yang menarik berkaitan perancangan dan pewarisan harta orang Islam. Para penonton boleh scroll di page Jabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan untuk ulang tayang webinar-webinar yang kita anjurkan sebelum ini. Baiklah, para penonton sekalian, tanpa membuang masa, bersama saya pada malam ini daripada Dark Sky Malaysia, Saudara Luqmanul Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara Luqman, clear? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Macam tak sabar ni Ustaz. Dua-dua nak bagi salam. Apa khabar Saudara Okay, Luqman? alhamdulillah, clear. Boleh dengar tak? Boleh. Perkembangan PKPB. Alhamdulillah, sihat. Dia ada delay sedikit ya. Perkembangan PKPB di Sabah. Boleh kongsikan setakat bersama. ni, yalah, PKPB macam biasa. Ya, betul. Ada. Okay, untuk hari ni macam biasa Sabah mencatat kes agak tinggi juga lah berbanding negeri-negeri lain, dan macam biasa kami yang berada di KK ni dalam zon merah. So memang saya sendiri pun menghadkanlah pergerakan keluar daripada rumah, beli keperluan apa yang perlu, kita stok dulu, dan kita kadang buat catuan makanan, stok setelah beberapa hari ataupun mungkin minggu lah. Tengok, bila perlu untuk keluar, kita keluar. Kalau rasa tak perlu, jangan keluar lah. Sebabkan sekarang kes di Sabah ni, bila-bila lagi zon Kota Kinabalu memang agak tinggi, sporadik. Jadi untuk keluar tanpa halat tuju tu, saya rasa tidak perlulah. Kan? Better kita duduk rumah, yang mana bekerja, amalkan bekerja daripada rumah. Okay? Stay at home. Dan kalau yang tidak bekerja tu mungkin boleh menelaah, mencari bahan-bahan rujukan, bahan-bahan bacaan, buat kajian sendiri ataupun tambah ilmu sendiri, dengar webinar Falak daripada wilayah Seterang Labuan, macam tajuk tadi pagi berkaitan dengan harta. So sebelum ni perkongsian daripada Dr. Bahar. So akan datang saya dengar daripada Syahrin. Kemarin isteri saya berkongsi berkenaan topik juga, kenali langit malam. So part of astronomy juga lah, salah satu topik yang mana falak itu sendiri ada dekat dengan kita. Dan yang macam topik yang saya ketengahkan juga pada minggu lepas berkenaan dengan astrofoto pun ada kaitannya dengan falak. So apa, kita sebagai umat Islam, falak ni dia agak meluas. Apa yang kita tahu, cerapan hilal anak bulan untuk penentuan bulan-bulan Islam. Dan selalunya yang ketiga, yang paling kita tunggu adalah penentuan bila puasa, kan? Bila puasa, bila raya.
Okay, so itu kita nampak lah sebagai masyarakat luar, kita nampak falak tu di situ. Dan juga penentuan waktu solat, di mana kajian falak telah dibuat bagaimana untuk kita tentukan bila masuknya waktu subuh, waktu tergelincir matahari itu menandakan masuknya waktu zuhur dan bermacam-macam lagi lah. Jadi yang pada minggu lepas, apa yang saya kongsikan berkenaan dengan astrofoto, sebabkan dia ada kaitan dengan falak, sebabkan sebagai mungkin sebagai Ustaz Rizwan lah kan, Ustaz Rizwan juga pegawai-pegawai falak yang ada di Malaysia, kita tidak akan lari daripada, bila lagi pegawai falak tidak akan lari daripada untuk mencerap, membuat cerapan, baik daripada menggunakan mata, menggunakan alat bantuan, ada teleskop, juga menggunakan kamera. So memang tidak akan lari. Kamera DSLR ke, mirrorless ke, memang tidak akan lari untuk kita buat cerapan. Menggunakan alat-alat yang kini teknologi semakin maju. Jadi ilmu tu perlu kita top up sentiasa. Bukan kita kena ikut yang mana ketetapan dahulu, modul dahulu yang mana menggunakan contoh tengok anak hilal menggunakan mata. Tetapi sudah ada teknologi yang terbaru, kini kita boleh gunakan kamera DSLR, gunakan CCD, seperti mana Ustaz Awang Kebol Hizan mencerap hilal dan juga dibantu oleh Ustaz Rizwan, mana mereka dapat hilal termuda di dunia. Berapa Ustaz? 7 jam? 8 jam. Oh, 8 jam. Ya. So, dia berkait rapat dengan peralatan dan juga teknik untuk kita mengambil gambar, iaitu fotografi. So, kalau kita tidak tahu basic tentang fotografi, so agak susah jugalah. Okay? Kita pun kena juga perlu ada basic fotografi. Dan saya sebagai bukan di dalam kaki tangan falak, Wujud Mufti, tapi soalkan minat, so kita pun kena ambil tahu. So macam mana cara untuk mengambil gambar ni. So kadang data-data daripada cerapan hilal ini memang sangat-sangat kata confidential lah, sulit. Dia gunakan data ni, dia bukan data tahun, tapi bertahun-tahun untuk betul-betul kalau boleh kita ubah fatwa, ubah fatwa macam mana penentuan waktu solat tu. Dia bukan kita tengok data, tengok nampak tak nampak, okey terus kita boleh ubah. Tidak. So data yang kita dapat pada hari ini perlu kita simpan, rekod. So kadang setengah tempat mungkin balai-balai cerap di Malaysia, okey, bagi contoh lah, mungkin ada yang beberapa balai cerap tidak dapat gambar hilal, tetapi orang awam ataupun kita boleh panggil citizen scientist lah, orang awam, diorang pun sebab minat, diorang mencerap, tapi diorang ada data. So macam mana kita nak mergekan orang awam ni dan juga data daripada orang awam ni kepada Mufti untuk digunakan sebagai satu kajian. Okay, so saya rasa agak penting lah. So kalau mungkin siapa yang pernah yang join sesi kita pada minggu lepas, saya ceritakan tentang basic fotografi, macam mana 3 setting yang diperlukan, iaitu kita kena tahu ISO, shutter speed dan juga aperture. 3 benda ni lah, 3 benda yang basic supaya kita tahu cara-cara untuk mengambil gambar. Okay. So untuk yang malam ni, actually apa yang saya nak kongsikan berkenaan dengan teknikal ambil gambar. Tapi saya fikir balik, mungkin saya perlu sentuh satu topik ni dahulu sebelum kepada teknikal tu dah. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian, terlepas webinar Mufti Bicara Falak berkenaan teknikal 3 laws yang di-mention oleh penceramah kita sebentar tadi, bolehlah scroll balik webinar yang kita secara langsung minggu lepas untuk kita revise balik cara-cara untuk menggunakan teknikal
untuk astrofotografi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tinggalkan saudara Luqman di dalam pentas ilmu maya pada malam ini untuk beliau berkongsi topik berkenaan, saya kongsikan di sini, astrofotografi dan etika ketika ketikan malam. Para penonton yang mempunyai persoalan, sila tinggalkan soalan di ruang komen dan kita akan kongsikan di sini untuk dijawab oleh saudara Luqman sebelum akhir siaran. Sekali lagi, sila like dan share page ini, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Lamuan. Baik, saya serahkan kepada saudara Luqman. Silakan. Okay, terima kasih kepada Ustaz Rizwan. So, untuk topik pada malam ini, apa yang saya nak kongsikan adalah berdasarkan pengalaman juga dan juga atas tunjuk ajar daripada mentor-mentor saya sebelum-sebelum ni, seperti macam Dr. Esmar, Saudara Haris, okay, di mana pada mulanya saya berkecimpung dalam bidang astrofotografi ni boleh katakan pada umur 18 tahun lah. Sikit-sikit belajar. Tapi saya skip topik yang malam ni yang kita nak kongsikan. So, saya belajar untuk ambil gambar dulu, lepas tu saya post ke media sosial, Facebook, Instagram. Tapi bab ni rupanya sangat-sangat penting. So, kenapa etika kita sebagai seorang fotografer, sebagai seorang jurugambar, kita kena terapkan, kita kena simpan, terapkan dalam kita punya mindset. Sebagai seorang yang menceritakan hasil katikan, saya guna terms katikan lah, katikan ataupun hasil gambar yang kita ambil tu kepada orang ramai. Okay. Etika-etika ni saya sentuh malam ni adalah berkaitan dengan etika ketika nightscape lah, waktu kita ambil gambar malam. Actually dia banyak lagi lah etika-etika yang mungkin kalau yang dah tahu pasal fotografi, dia ada beberapa genre. Contoh dia makro, portrait, street dan salah satunya landscape lah. So yang malam ni saya nak ketengahkan adalah berdasarkan etika ketika kita mengambil gambar malam. Okay. So kenapa etika ni kalau kita tidak terapkan, dia akan menimbulkan banyak masalah lah kepada kita dan juga kepada orang ramai. Mana kita tidak menghormati cara orang lain mengambil gambar, kita tidak menghormati kita punya audience, dan juga kita tidak menghormati diri kita sendiri. Kita tidak jujur. Okay. Kalau kita follow, mungkin tidak semualah, kan? Tidak semua kita follow, tapi sekarang mungkin ada benda yang basic dalam etika fotografi ini kita terapkan, insyaAllah apa yang kita kongsikan tu akan ada balik manfaatnya dan pahalanya kepada kita sendiri. Okay, jadi topik kita malam ni berkenaan dengan astrofotografi dan juga etika ketika ketikan malam. Okay, etika dalam astrofotografi, ini saya boleh ambil beberapa info lah. Okay. So kita akan huraikan beberapa tiga perkara, iaitu etika dalam fotografi yang pertama. Yang kedua adalah permasalahan ketika di lapangan ataupun kawasan. Maksudnya bila kita sampai di suatu tempat, sama ada kita pergi secara berseorangan, secara couple ataupun secara grup, kumpulan, kadang ada beberapa permasalahan lah yang kita hadapi. Contohnya bila kita bawa orang, okay, newbie, kita panggil terms dia adalah newbie lah. Kita bawa rakan-rakan kita yang masih baru dalam bidang fotografi, kita bawa, dan dalam masa yang sama kita mengajar. Kita mengajar, tapi dalam sesi kita mengajar tu, kita kadang terlupa tentang fotografer lain yang ikut dengan kita tu. Okay. So kita buka lampu sana sini, so tersinggunglah pula, okay, rakan-rakan kita yang lain ni.
Jadi itulah salah satu situasi lah, macam satu senario bagi pemasangan yang kedua tu. Dan yang ketiga berkenaan dengan processing, iaitu pengolahan gambar. Yang ni banyak je lah yang viral, yang hangat diperkatakan dalam dunia fotografi. Bermakna, so kenapa? Post processing ni adalah step terakhir kita untuk menyampaikan apa yang kita lihat. Kita lihat daripada mata kasar tetapi melalui satu medium, iaitu kamera, dan ditangkap oleh sensor kamera. So hasilnya dia akan display lah di belakang kamera tu. Tapi adakah yang sensor kamera tunjukkan tu sama dengan apa yang kita nampak? Okay? Adakah sama ataupun sebaliknya? So jadi kadang kita punya step untuk dalam post processing ni, pengolahan gambar ni kadang terganggu. Kadang kita lupa bila kita ambil gambar, oh tadi gambar ni dia macam ada merah-merah sikit lah sebelah langit. Bila kita cek dalam kamera, oh warna biru pula. So kita kena tahulah. Okay? Dan juga mungkin kalau ada yang baru join kita pada malam ni, mungkin boleh kongsikan pengalaman anda berkenaan dengan masalah-masalah para jurugambar yang lain dan juga cara anda untuk atasi. Mungkin boleh komen lah, kongsikan macam mana, apa situasi yang anda dah hadapi dan cara anda atasi. Okay? So kan tidak semua orang ada cara yang sama. Mungkin ada cara yang berbeza untuk approach jurugambar yang lain. Macam mana dorang etika sesama fotografi ni. Adakah secara kasar, adakah secara halus, bahaya kalau halus ni. Secara kasar ataupun secara berhema lah. Berhema, tegur, berhema macam mana. Okay? Supaya kita boleh dalam satu situasi yang win to win. Okay. Okay, seterusnya untuk intro kita adalah berkenaan dengan landscape fotografi malam. Okay, macam tadi yang saya telah katakan, fotografi ni dia ada beberapa genre. Okay, macam street fotografi, makro, so landscape fotografi. So bagi landscape fotografi ni, tidak lari dia akan ada 3 benda ni lah. Okay, yang pertama, kita kan memang bila fotografi malam, sebenarnya ada langit lah. Okay, memang tidak akan lari langit, boleh dikatakan adanya langit, bintang dan juga foreground kita. Okay, 3 benda ni lah. Mostly gambar astrofoto macam Milky Way, wide angle fotografi Milky Way, memang kan ada langit, sama ada langit tu langit clear, langit berawan, ada aurora ke tidak aurora, bintang ada, sama ada di dalam kita punya frame tu ada planet ke, ada meteor shower ke, meteor, dan mesti adanya foreground. Adapun kita tolak satu benda, tidak ada foreground, kita cuma terapkan 2 benda, iaitu bintang dan langit. Keadaan langit dan juga bintang. Okay. Jadi sebabkan untuk fotografi malam, selalunya situasi dia akan ada, kita pergi tempat yang gelap. Okay? Kita akan pergi tempat yang gelap, yang kurang pencemaran cahaya ataupun jauh daripada bandar, yang memang tidak ada pencemaran cahaya langsung. Jadi bila kita ambil gambar, cahaya dari bintang yang sangat malam tu akan dirakam oleh kita punya kamera. Okay? Tetapi selalunya bila apa yang kita ambil tu, okay, bumi bergerak. Okay? Bumi kita bergeraklah refraksi. So bintang ni seolah-olah bintang bergerak. Okay? Tapi bintang tu statik. Jadi bila kita ambil gambar malam, kita perlukan dedahan masa yang lama untuk menangkap cahaya daripada bintang masuk ke sensor kamera. Jadi untuk mengurangkan trail daripada bintang, so kita perlu tahu setting macam mana kita nak guna. Untuk contohnya focal length dalam 50mm, aperture dalam 1.8, berapa dedahan masa yang perlu kita gunakan. Okay. So teknik 500 dose ni kita boleh gunakan sebagai panduan, yang mana 500 kita bagikan kepada focal length lens kamera,
dan juga bahagikan kepada crop factor kamera. Sama ada kalau crop sensor kamera dalam ada yang 1.5, 1.6. Kalau full frame bahagi satu lah. So contoh 500 bahagikan kepada, kita ambil contoh lens yang 50mm. Okay, 500 bagi kepada 50, so kita akan dapat kalau yang full frame lah, kita akan dapat ikut dalam 500 bagi kepada 50mm. So dapat dalam 10. So 10 tu adalah kita punya dedahan masa yang perlu kita gunakan. 10 sebab lebih daripada 10 gambar bintang yang kita ambil itu akan ada trail. So akan nampak trailing lah. So tidak cantik. Tidak cantik kalau kita nak kita punya motif nak tunjukkan landscape langit malam dengan bintang. Tapi berbeza kalau kita nak buat star trail. Okay, kita boleh expose lebih lama lagi supaya kita akan nampak pergerakan bintang. Okay. Dedahan masa. Okay, dedahan masa perlukan untuk mendapatkan sebuah dedahan, kita kena perlukan dedahan masa yang sesuai. Okay. Sebab kenapa? Sebab itulah adanya cahaya buatan ataupun artificial light yang selalunya fotografer gunakan, macam dia gunakan lampu suluh untuk cerahkan beberapa bahagian dalam frame tu, dia cerahkan beberapa bahagian supaya timbul. Okay. Tetapi bila kita gunakan cahaya buatan ni, artificial light ni, cahaya yang kita gunakan tu adalah cahaya yang tidak natural. So cahaya yang kita buat-buat. Okay. Lepas tu akan ada juga cahaya tu mungkin menyuluh ke arah kamera ataupun kepada fotografer yang lain. Okay, seterusnya pengolahan gambar. Okay, tadi kita ada tengok kepada beberapa slide tadi yang berkaitan tentang landscape dan juga teknik dedahan masa tu. So ini pula berkenaan dengan pengolahan gambar. Okay. Dalam astrofotografi ni selalunya lah, tidak selalunya, tidak kadang-kadang lah. Okay, pengolahan gambar ni kadang-kadang lebih susah berbanding mengambil gambar. So kita boleh dalam percentage ni kita boleh katakan dalam 70% untuk mengedit tu lebih susah berbanding untuk kita ambil. So kenapa? Bila kita nak ambil gambar, kita dah ada mindset, kita dah ada dalam kepala kita gambar apa yang kita nak ambil. Okay. Kalau yang minggu lepas kita dah beritahu planning tu penting. Okay. Kita reki tempat, lepas tu planning tu penting, sebelah siang kita pergi satu tempat, kita buat planning. Gambar macam mana kita nak ambil. Jadi mungkin kita ada gambar tapi pengolahan tu mungkin kita perlu lebihkan. Okay. Lepas tu staging gambar yang kita buat lah, yang tidak boleh terima. Lepas tu dalam sesi editing ni ada yang gunakan teknik cloning, sama ada kita clone daripada gambar lain, masukkan ke dalam ataupun kita clone ke dalam ataupun luar gambar lah. Okay. Lepas tu tidak menyatakan satu teknik yang boleh menimbulkan tuduhan pemalsuan gambar. Ni kadang ada yang juga setengah fotografer lah. Okay. Tidak mengatakan teknik. Okay. Teknik apa yang digunakan, sebab so akan ada timbul orang kan macam menafikan betulkah gambar ni. So kan dapat teknik tu dia tidak kongsikan. Selalunya orang akan mencari kesalahan lah. Okay. Bila nampak gambar tu cantik, orang dia akan cari kesalahan. Okay. Dan daripada suatu boleh juga menyebabkan hilangnya reputasi untuk seorang jurugambar. Bila mana dia menghasilkan satu gambar yang tidak natural ataupun gambar yang kita boleh katakan pemalsuan memang jelas, so akan hilanglah dia punya reputasi sebagai seorang jurugambar. So bila dia upload lagi gambar lain, orang mesti akan teringat, dulu dia pernah post gambar tipu. So orang mesti akan mencari kesalahan. Jadi sebagai fotografer tu hilanglah dia punya reputasi. So kita nak elakkan benda ni lah. Okay, kita nak elakkan. So kenapa? Pengolahan gambar dari scene asal ni sebenarnya tidak salah. Okay, tidak ada kita cakap okay, editing ni tak betul, ni salah. Tak. Sebab itu adalah seni. Macam mana mata dia melihat dan macam mana penyampaian dia, apa yang dia nak sampaikan. Okay.
dia nak sampaikan tentang langit malam yang natural ke ataupun yang warna-warni ke, okay, tidak ada yang salah. Tapi ialah seelok-eloknya kita sampaikanlah apa yang betul, apa yang mata kita nampak. So penting ya sebagai kalau ada yang tenaga pengajar di luar, dia kena titik berikanlah bab-bab yang ni kepada dia punya murid supaya jangan sampai mereka ni mungkin yang dalam beginner, lepas tu dah tahu cara untuk ambil gambar, dah tahu cara untuk mengedit, dia keluarkan gambar yang tidak orang katakan tidak sedap mata memandang lah, macam oh gambar ni might tipu lah, tak betul lah. Okay. Tapi itu adalah seni, tidak ada yang salah. Tapi tidak salah kalau kita terapkan etika yang betul, okay, dalam menggambar. Okay, seterusnya situasi. Okay, macam tadi kita minta beberapa orang komen kan macam mana situasi-situasi kalau kita sebelah malam ambil gambar ni. So ni yang saya boleh kongsikan sebab pernah terjadi kepada saya sendiri. Fotografer dia sengaja berada di depan jurugambar yang lain. Okay, kita dah set up satu tripod, okay, kamera apa semua. Orang kawan sebelah pun dah sebaris dengan kita, seeloknya sebaris dah. Tapi tiba-tiba datang grup lain ataupun orang lain yang kita tak kenal, terus dia pacak kamera di depan kita. Bila dia pacak kamera di depan, kita yang tengah ambil gambar ni, so akan rosak lah kan, kita punya gambar frame. Kita nak buat satu timelapse, contoh buat satu timelapse ataupun satu still gambar yang cantik, tiba-tiba dia masuk, okay, rosak atau frame. So buang masa, okay. Kita buang masa, buang tenaga kita, set apa semua. So kan ada orang berdiri di depan kita. Dia stay sana. Kalau dia mungkin dalam setengah jam mungkin tidak apalah. Tapi kalau sampai ke pagi, so jadi satu isu lah. Lepas tu ada yang sengaja berdiri di hadapan. Dia nampak dah kita pasang. Dia nampak dah kita dengan kita punya gadget, kamera apa semua dengan headlamp warna merah. Tapi still lalu depan. Okay, so kacau lah kan. Lepas tu dia menyuluh kawasan yang tidak sepatutnya. Ni light painting lah, okay. Ataupun tidak ada keperluan untuk buka lampu suruh dia buka. Saja-saja nak tengok-tengok keliling dia apa semua. So bila dia buka lampu ni, dia buka lampu, mungkin bukan fotografer tapi kawan-kawan dia yang just ikut sekali, dia buka lampu. Okay. So terganggulah fotografer yang lain. Okay. So kadang ada yang gambar merah, bila dia buka lampu merah, kalau yang buka lampu warna putih, cerah. Okay. Lepas tu ada situasi yang mana fotografer tu dia rosakkan landscape asal satu kawasan. Sebagai contoh kawasan tu dia ada kawasan yang batu-batu lah. Okay. Dia punya framing memang cantik lah. Dia susun cantik apa semua. So banyak orang ambil gambar benda yang sama. Tapi bila part dia ambil gambar, dia suruh ambil gambar, dia ubah struktur batu tu. So relevannya supaya apa? Dia tak nak ada orang lain selepas dia tu dapat gambar yang sama. Ini memang agak kita rasa macam agak tidak puas hati lah kan. So kenapa kalau benda tu dah elok macam tu, better kita sebagai fotografer jangan usik lah. Okay? Jangan sampai kita mengubah satu landscape. Sebagai contoh macam Simpang Mengayau, dia ada di tips over tu dia ada satu globe. Okay? Itu dah memang landmark kalau orang pergi ke Kudat, ke Simpang Mengayau, itu adalah landmark dia. So bila kita ambil gambar, orang tahu gambar ni daripada Kudat, Simpang Mengayau. So kita jangan rosakkan landscape tu. Okay? Situasi lain lagi, meletakkan halangan untuk ke lokasi menggambar. Ini saya pernah kenal jugalah. Mana situasi dia, saya bawa beberapa fotografer luar untuk ke satu lokasi ni. So bila kita tanya, dia kata susah nak masuk. So ada macam something lah macam dia tak nak share. So bila kita pergi tempat, memang tak boleh lah. Tapi bila kita kaji balik, macam ada beberapa orang beberapa orang post gambar sebelum tu, boleh je masuk, kenapa? Bila kami nak masuk ni macam susah nak masuk. So mungkin adalah, kita tak tahu lah kan niat apa, mungkin itu tanah persendirian. So itu kita tidak boleh marah lah, so itu dia punya tanah sendiri. Okay. Okay. So ni yang tadilah, okay, ada yang buat light painting, ada yang merosakkan landscape sedia ada yang guna lampu suluh yang cerah. So kita akan tengok kepada penyelesaian pencahayaan lah selepas tu. Okay,
Ni light painting. Okay. Untuk light painting ni, selalunya tujuan kita buat light painting atau fotografer buat light painting untuk dia nak highlight cari satu POI, point of interest. Dalam gambar ni, okay, dalam gambar ni dia punya point of interest adalah ni, gerbang ni. Okay. So gerbang ni. Kalau gambar asal tanpa menggunakan light painting memang kan gelap lah, kan? Kita akan nampak macam siluet gelap. So tidak nampak, tapi bila mata kasar kita nampak sebenarnya cerah. Kerana cerah lah, maksudnya kita boleh nampak struktur batu tu macam mana, gerbang tu macam mana. Jadi digunakan light painting. So dia suluhkan ke objek tu untuk apa? Dia nak highlightkan kepada subjek. Okay. Tujuannya nak apa? Dia nak create seakan-akan suasana yang sama dengan mata manusia nampak. Okay. Tapi mungkin dalam gambar ni mungkin terlebih. Tapi bagi saya boleh diterimalah, tidak ada masalah. Sebab ini dia punya hasil penyampaian dia. Dia nak tunjukkan yang tempat ni famous dengan gerbang ni. So subjek dia adalah gerbang ni, foreground dia, dan dia punya background yang belakang ni adalah Milky Way. Okay, Milky Way yang menegak. Okay. So kenapa orang buat light painting? Kita berbalik kepada taktikal untuk gambar. Saya kongsikan ni adalah histogram. Okay. Dalam kamera DSLR, dia akan ada satu histogram keluar. Okay. Dia ada channel RGB. R itu maksudnya merah, red, green dan blue. So apa yang kamera ni ambil, dia akan keluarkan histogram dia. Maksudnya berapa kecerahan gambar, adakah dia exposure gambar, dalam gambar tu sekata atau tidak sekata. So, kita boleh rujuk di bawah ni. Sebelah kiri ni adalah black, maksudnya kawasan yang hitam. Ke kanan sikit adalah shadow dalam gambar. Tengah-tengah ni adalah midtone, dia punya exposure. Dan makin ke kanan adalah dia punya highlight. Okay. Kalau dalam gambar tu banyak warna putih ataupun cahaya yang cerah, so histogram tu akan lebih ke sebelah kanan. Kalau gambar malam macam yang ini ni, so histogram tu akan lebih ke sebelah kiri. So kan gelap. Okay. Jadi bila light painting ni, orang nak timbulkan satu subjek. Okay, contoh yang gambar ni, dia punya histogram banyak kepada sebelah kiri. Maksudnya banyak gelap. So kalau kita tengok gambar sebelah bawah foreground, memang gelap lah. Okay, subjek seorang lelaki yang berdiri, yang tu saya lah kan. Subjek dan juga menunjuk ke arah Bima Sakti. Okay, ke arah Milky Way. So kalau kita tengok histogram ni memang banyak kepada yang bahagian gelap. Highlight tu kurang. Jadi dalam gambar tu saya tandakan sumber cahaya. So bila adanya sumber cahaya, subjek ni seolah akan ada nampak dimensi 3D. So nampak bentuk badan subjek. Okay. Kalau tidak ada sumber cahaya, kita boleh katakan memang gelap lah. Macam gambar yang ni, nampak macam kena tempek depan. Actually dia sebenarnya ada dimensi, okay? Ada bentuk. Jadi kadang penting juga light painting ni untuk bukan untuk ialah sebagai seorang fotografer dia nak timbulkan subjek. Okay? Tetapi ada yang kalau melebih-lebih, okay? Light painting sampai fotografer lain kena dia punya kamera kena suluh. Okay? So tu memang tidak bagus lah kan. Okay. Terusnya, okay, berbalik kepada gambar ni, apa yang saya gunakan adalah penggunaan cahaya sedia. Dalam gambar ni, jadi saya berdiri di atas satu timbunan pasir yang tinggi lah. Okay. Dan sebelah kiri, sebelah belakang saya ni adalah tongkang kapal. Tongkang kapal yang mana dia buka spotlight. So ada sumber cahaya daripada belakang. So saya tidak perlu untuk suruh kawan lain untuk suluh belakang, tapi kita gunakan cahaya yang sedia ada. So kita manfaatkanlah cahaya yang ada tu untuk create gambar. Okay? Untuk create gambar, untuk hasilkan gambar tu macam mana. So daripada sini kita nampak akan ada kesan backlight, subjek, kelihatan ada bentuk dan ada perspektif dia. Okay? Okay, tapi kalau yang ini pula macam mana? So apa yang anda lihat dalam slide ni?
So ni satu batu, so nampak ada macam warna merah, sini cerah, sebelah ni gelap. Maksudnya ada satu cahaya yang tertumpu kepada satu bahagian batu ni, warna merah. Lepas tu kalau kita lihat ke sebelah kanan, dia ada dalam gambar ni, ni fotografer daripada luar lah, saya gunakan gambarnya sebagai contoh, kredit kepada Roger and Clark di Arches National Park. So ada satu kumpulan fotografer, dia halakan lampu ke arah sebahagian batu ni. So akan ada nampak, sebelah ni nampak cerah, sebelah kanan tu nampak gelap. Dan kanan sekali nampak gelap. Memang gelap habis lah. So kalau kita yang nak mengambil gambar ni agak rasa macam terganggu tak? So satu subjek cerah, satu subjek lagi gelap. Dia cahaya tu tidak sekata. So bila tidak sekata, gambar yang kita hasilkan tu memang tidak menyenangkan lah. Tidak menyenangkan. Kalau kita tengok dia zoomkan gambar di bawah ni, ada satu sumber cahaya. Fotografer lah, dia suluh ke arah batu ni. Dan fotografer yang ambil ni, dia sebenarnya berada dalam, apa yang dia beritahu, dia berada dalam jarak lebih kurang 500 meter daripada satu grup di depan ni. Jadi macam mana dia tidak boleh untuk beritahu maksudnya signal kan kepada grup di depan ni. Mungkin nak suruh off lampu ke apa ke. Jadi apa yang dia boleh buat, tunggu. Adakah nak tunggu ataupun jalan kaki ke depan beritahu, sorry saya pun tengah ambil gambar di belakang. So itu antara etika kita lah. So kalau grup fotografer depan tu tidak tahu, so apa yang anda akan buat? Apa yang anda akan buat? Kalau grup fotografer tu dia tidak tahu, so apa yang anda akan buat? Ni gambar yang sama, tapi tadi opposite lah. Dia opposite gambar. So dalam gambar ni, fotografer ni dia beritahu dia jarak dia dengan satu sumber cahaya ni sebelah kanan ni dalam 3.2 km. So bayangkan 3.2 km. Macam mana dia nak mentionkan dengan grup di depan ni? Juru kamera tahu atau buat tidak tahu? Yang ni lah, yang hasilkan lampu ni. So kenapa? Langit ni dia free. Langit free. So siapa-siapa boleh gunakan. Tapi untuk masuk ke satu tempat tu mungkin adalah kita perlukan permit ke ataupun tak perlu permit. Kalau dia public, so kita tak boleh marah je lah fotografer lain kalau ada buka lampu. Tapi seeloknya, itulah saya kata, pentingnya etika tu. Kalau kita tidak tahu ada grup lain, so mungkin yalah bukan nasib kita lah pada malam tu kan. So mungkin boleh cuba lagi next hari. Tapi ada juga kadang dia sengaja supaya orang lain dapat ambil gambar. Mungkin dia tahu dah ada fotografer lain, dia sengaja cerahkan satu bahagian supaya gambar itu rosak. So pentingnya etika ni lah, etika dari segi light painting ni. Kadang setengah orang dia tidak suka light painting, dia suka gunakan natural light. Yang kedua adalah dia merosakkan landscape. Dia merosakkan landscape. Dari segi etika, apa yang kalau landscape photographer lah, dia menjaga landscape. Patutnya bila kita sebagai landscape photographer, kita kena menjaga landscape tu. Kalau tempat tu kotor kita bagi bersihkan kan. Kalau tempat tu mungkin ada bahaya kepada orang lain, kita eliminate bahaya tu supaya orang lain pun dapat ambil gambar yang sama. Jangan sampai ada sikap kita dalam hati kita nak rosakkan landscape semata-mata untuk menghasilkan gambar lain dari yang lain. Bila kita ambil gambar, lepas tu saya ambil contoh lagi macam yang simpang merayau, globe. Kita ambil gambar, lepas tu kita spray dia punya globe tu. So orang lain tak dapat ambil gambar yang sama ataupun dah rosak dah gambar tu. Sikap yang I'm the first, so I'm the only one. Saya orang pertama datang sana, so ini gambar yang saya dapat, orang lain tidak boleh lagi. So memang satu sikap yang adalah beberapa fotografer, bukan daripada luar, even kita local city pun ada yang kadang dia bersikap macam ni lah.
So dia kata I'm the first, so I'm the only one. Saya ambil gambar ni, so saya tak nak ada orang lain yang sama, dia rosakkan. Okay. Dia secara sengaja lah. Okay. Secara sengaja nak rosakkan. Tapi mungkin bukan je daripada Malaysia lah, daripada luar. Okay. Sengaja nak rosakkan supaya orang tiada gambar ni. Okay, sebagai contoh macam dia patahkan pokok. Ataupun dia racun. Contohnya satu landscape pantai, ada pokok kelapa, dia cantik je keluar pokok kelapa tu. Lepas tu landscape dengan pokok kelapa dengan jeti. Okay, sebagai contoh, dia pokok kelapa dengan jeti. Lepas tu orang yang fotografer ambil gambar ni dia tamah lah kan. Ataupun dengki. PhD, penyakit hasad dengki orang boleh katakan. Dia hasad dengki, dia racun pokok kelapa tu. So setelah beberapa bulan, pokok tu mati dah. So tiada sudah landscape yang mana tempat tu adanya jeti, ada pokok kelapa. Okay. Kalau tak silap saya, ada satu landscape yang lebih kurang sama di Kuala Penyu, jeti Jangkit. Okay, jeti Kampung Jangkit. Dulu dia ada satu jeti kayu, dan sebelah jeti kayu tu ada pokok kelapa. Tapi pokok kelapa ni tumbang bukan sebabkan orang racun lah. Okay. Disebabkan oleh natural disaster lah. So kan air pasang surut. So air laut dia hantam tu akar pokok kelapa, lama-lama kan pokok kelapa tu hilang. Okay. So tidak ada sudah landscape ni. Okay. Maksud ada yang vandalism lah, yang conteng, dia koyak ke apa ke something. Ada yang gunting pagar. Ada tak fotografer sini yang semata-mata nak ambil gambar tapi dalam private kawasan orang lain dia lompat pagar lah, gunting pagar, semata-mata untuk dapatkan gambar tu. Orang lain mungkin kan dia dalam hati dia okay, tiada lagi orang ambil gambar di dalam kawasan ni, dalam kawasan pagar ni, so dia gunting pagar, sanggup ni bawa gunting besi, dia gunting pagar, masuk ke dalam kawasan tu, ambil gambar, keluar balik. Orang lain mungkin tidak akan pergilah, so kan dah ada fencing ni, dah pagar, mesti private property kan, so dia tak akan masuk ke sana. Jadi orang yang masuk tadi tu, yalah, dia dapatlah, I'm the first, I'm the only one. So tidak ada lagi orang lain akan dapat gambar yang sama. Tapi kalau kita sebagai fotografer, kita faham kan, kita lihat balik situasi tu, tempat ni dia private property. Okay, dia ada pagar. Daripada mana gambarnya? Kalau dia post lah gambar kan, daripada mana gambar ni? Mesti daripada dalam kan. So secara tidak langsung kita akan bersangka yang tidak baik kepada fotografer yang post gambar tu lah. Okay? Bila dia post, kita tahu lah sama ada dia masuk secara haram ataupun dengan keizinan. Okay, so kita boleh tahu lah kan, so ada dua possibility di situ. Okay, sebagai contoh, inilah gambar saya dulu pada tahun 2015, batu luang lah di Kuala Penyu. Dulu batu luang ni dia famous dengan satu tunggul batu ni lah, maksud atas ni dia macam satu pokok. Okay, pokok musim lumut memang cantik lah tempat ni, so ada reflection musim lumut. So sekarang ni yang saya dapat tahu, tidak ada sudah pokok atas ni. Okay, apa yang diceritakan oleh orang tempatan sana, local community, dia beritahu so kan tempat ni open to public lah, access. Orang awam boleh masuk, keluar masuk. So ada yang bukan fotografer tapi orang awam, dia masuk sini, dia banjat sampailah pokok atas tu hilang lah, cabut. So nilai gambar yang dahulu ni memang sangat bermakna lah. So, lengkap je kan, ada uniknya batu luang tu, so kan ada satu pokok dekat atas tu. Sekarang ni just batu tunggul kosong, tidak ada pokok. Okay. Yang ketiga ni adalah ni yang selalu lah ni kan, fotografer malam kena ni, lampu solo yang cerah. Ini contoh situasi pertama lah, penggunaan lampu yang sengaja tapi tidak mengganggu keperluan lain. Mungkin ini grup dorang berlima saja, mungkin yang ini grup dorang berempat sahaja. So mereka tak kisah, okay, bila ambil gambar, so kan dorang kata mungkin, okay, I'm the only group, saya rasa tidak orang lain di dalam kawasan sini. So dia gunakan teknik yang dia rasa ikut hati dia yang dia nak gambar. Okay, mungkin kalau kita lihat penceritaan gambar ni, dia nak tunjukkan fotografer at work lah. Okay?
macam mana fotografer ni ambil gambar. So diorang semua berbaris di depan. Okay. So dia gunakan lampu ni untuk nak highlightkan subjek di depan. Diorang 5 orang fotografer juga kawasan ni. Okay. Yang sebelah ni nak tunjukkan mungkin yang diorang ni adalah fotografer malam ataupun ranger malam. So bukan je fotografer tapi orang luar, nak ambil gambar, tak tolong fotografer ambil gambar. Diorang ni ranger malam. So equipment yang diorang ada adalah lampu suluh ni. Untuk saya sebagai ranger buat apa ni, ataupun security guard lah, security guard bawa lampu suluh kan, cari tempat apa semua, jaga keselamatan. Tapi bayangkan kalau anda berada di belakang mereka, anda berada di belakang mereka, ada grup yang buat macam ni, apa yang anda rasa? Apa yang anda rasa? Nak ambil gambar tapi adanya lampu cerah macam ni, memang kan rosak lah gambar kan. So kita punya niat nak ambil gambar bintang yang cerah, langit yang cerah, tetapi adanya light pollution daripada manusia-manusia yang berada di depan ni lah. Dia suluh ke langit. Kalau tak cerah dapat je kan. Ni memang melampau-lampau cerah lah. Kalau saya pun memang kan nak puas hati lah untuk gambar yang sebelah kanan ni. Kalau dia punya niat saja-saja nak ambil gambar dan tahu ada fotografer lain untuk ambil gambar, dia buat begini lah, memang tidak berhemah lah. Katakan tidak berhemah. Okay. Situasi kedua mungkin kita datang dalam berkumpulan. Okay. So adanya kumpulan yang lain, so ada 2-3 kumpulan. Kawasan yang terhad. Okay. Macam dalam gambar ni, Gunung Kinabalu, langit, merah ni adalah ada satu fotografer set up kamera lah. Okay. Set up kamera sini, dan sebelah kiri ni adanya orang public yang ambil gambar, jalan-jalan ambil gambar, suruh kawan ambil gambar. So tapi dia gunakan lampu yang cerah, putih. Okay. Jadi so kenapa kadang kawasan yang terhad, lepas tu komposisi pun akan jadi terhad. Okay. Bila komposisi terhad, diorang pun masuklah di depan kita. Okay. Diorang pun nampak ada fotografer sebelah ni pasang kamera, diorang pun sini. So kenapa diorang akan cakap, yes, langit ni free untuk siapa-siapa. So terpulang saya lah nak buat macam mana kan. Tapi mengganggu lah kan kepada ni. At least hormat lah kan, hormat kepada orang yang mengambil gambar ni kan, macam mana kan. Okay. Ruang langit kadang singkat. Kadang lepas diorang buka lampu ni, masa diorang buka lampu ni, langit clear. Bila diorang off lampu, langit berawan. Kan. So adanya ruang langit yang singkat, macam awan, bulan. Mungkin diorang dah buat ni mungkin dalam sejam lebih, berjalan ke hulu hilir dengan lampu apa semua kan. Lepas tu kita ni je lah masa yang ada untuk mengambil gambar sebelum bulan naik. Kadang diorang dah habis ni, semua dah tidur, bulan naik dah. So kita punya komposisi langit tu dah berbeza. Okay. Komposisi langit tu berbeza. Sebabkan mereka ni kita punya timeline untuk mengambil gambar tu dah teranjak. So kalau awalnya ada bintang, ada bulan, ada planet di depan kita ambil gambar, tapi misalkan bintang pergerakan bintang tu bergerak, so dah lain kedudukan dah. Okay, ni yang cerita dia lah. Okay, dia jalan sampai ni depan fotografer ni, dia lampu suluh warna putih. Okay. Ni betul-betul tepi kamera ni, cahaya warna putih, suluh depan. Okay, jalan. So rosak lah beberapa frame. Kalau imagine bayangkan kalau yang fotografer tu dia buat time lapse 4-5 jam. Awal frame ada gambar yang rosak macam ni, pertengahan frame ada gambar yang rosak macam ni, ujung frame pun kena ada gambar rosak. Jadi dia punya sequence tu cantik tak? Asalnya memang cantik lah kan. So boleh katakan sesi dia pada malam tu memang completely out lah. Okay, tidak menjadi. Okay. So ada juga yang menggunakan lampu cerah, tidak tuju lah. Tapi dia kena nampak belakang ni ada kamera ambil gambar, so dia buka lampu. Okay. Lepas tu ada yang gunakan laser pointer. Ni kalau contoh tempat yang saya katakan tadi lah, tempat kawasan yang terhad. So tidak mau pergi tempat lain pun agak payah. Okay. So memang situ je kawasan yang ada.
Jadi apakah solusi yang kita boleh buat? Apa ini? Yang main laser semua ni, adakah menjerit ke? Off lampu lah. Cara kita lah tegur macam mana? Adakah cara yang berhemah? Okay. So imagine kalau ada means win-win solution lah antara fotografer dengan juga orang awam atau fotografer lain, kita boleh mungkin dapatkan hasil yang macam ni. Okay, bila semua semua setuju, tolong buka satu lampu setiap kamera ni, so dapatlah gambar. So cerita dalam gambar ni adalah camping under billion of stars. So adanya Milky Way, adanya Gunung Kinabalu dan juga kemah. Okay, tapi imagine kalau tidak ada win-win situation, kesepakatan di antara fotografer dengan fotografer yang lain dan juga orang awam, akan jadi gambar macam ni. Macam mana abang anda rasa? Puas hati, sakit hati atau tidak sakit hati? Anda nak gambar macam ni, tapi dapat gambar yang macam ni. Okay? So memang boleh katakan sakit hati lah kan. Kalau dia pakai lampu merah yang tidak cerah, tahu juga ni lampu yang cerah. Okay? Tapi actually yang gambar di sebalik ni sebenarnya saya ambil gambar sendiri untuk tunjukkan macam mana situasi. Situasi kalau kita di tempat yang terhad, ada orang ramai dalam satu event yang besar, mau tidak mau memang akan adalah situasi begini. Jadi kita kena pandai lah. Dalam kita kena awal-awal tu mungkin kita slot talk dengan semua orang datang. Beritahu malam ni kami ada satu sesi fotografi. So ada time limit, beritahu ada time limit. Kami akan buka lampu sampai sekian-sekian jam 9. Selepas pukul 9 sampailah ke pagi, tidak ada lampu langsung. Kalau nak buka lampu, tolong suluh ke bawah. Okay? So itu salah satu cara berhemah lah nak beritahu dengan fotografer lain ataupun ni. Okay. So pentingnya komunikasi, buat perancangan masa dan tarikh, gunakan apa yang ada sebagai subjek. Macam ni, kalau tidak ada lampu dalam kamera ni, so gambar bawah ni akan jadi gelap lah. So tidak nampak apa yang kita nak sampaikan. Okay, so gunakanlah apa yang ada, kreatif sikit, kena kreatif sikit untuk hasilkan gambar ni. So ni kredit gambar lah kepada saudara Ahmad Zulilmi. Saya pinjam gambar dia untuk tunjukkan kalau semua orang sepakat untuk membuat satu gambar. Okay. So imagine lah macam gambar ni kan, dah ada bulan. So buat apa seorang ni suluh ke pokok. Lepas tu seorang ni dengan selfie sendiri, buka lampu sendiri. Depan ni suluh ke sini lagi. Yang ni baru nak set up lagi. Yang ni dah set up, means the best setup adalah dia pakai lah. Dia pakai lampu merah supaya tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau kita nak pegang macam begini kan, dah ada bulan, automatically foreground ni akan cerah disebabkan oleh cahaya bulan. So rasanya tidak perlu untuk kita buat light painting kepada pokok ni. Okay. Kadang bila kita buat light painting ni terganggu lah, hidupan liar, mungkin ada haiwan-haiwan yang aktif sebelah malam, bila tersuluh terganggu. Okay. So bayangkan ada jurugambar lain ni, so ada impact lah, dia akan memberi impact kepada fotografer-fotografer ni lah. Okay, kalau boleh kurangkan penggunaan lampu, jangan ambil masa yang lama untuk buat setup. Okay. Kalau saya terasa orang depan ni dah ambil gambar lama dah ni, dah setup lama ni, tapi still lagi dengan lampu-lampu, dah means ada masalah lah tu. Okay. Tolong study dulu sebelum datang. So kenapa kadang mengganggu orang lain. Okay. Belajar dahulu untuk gunakan natural light berbanding light painting. Okay. Dah ada bulan, foreground dah cantik. So automatically foreground akan memang cerah oleh cahaya bulan. Okay. Soalnya Ustaz Rizwan, kalau ada apa-apa soalan daripada kita punya penonton, mungkin boleh ajukan sebelum saya masuk kepada beberapa slide yang lain. Okey, kita kongsikan beberapa soalan yang awal tadilah. Ni daripada Zaki Aziz, rasanya Luqman kenal kot. Ni soalannya, macam mana nak elak embun terkena kamera time ambil gambar waktu malam?
Okey, terima kasih saudara Zaki Aziz. Soalan dia macam mana nak elak embun terkena kamera time ambil gambar waktu malam. Nak time ambil subtrail. Okey. Kalau untuk subtrail, memang kita akan expose kita punya kamera tak cukup setengah jam, sejam. Paling kurang pun dalam 3 jam. Dan seeloknya lagi lama lagi bagus. Okey. Supaya kita dapat ambil gambar subtrail. Kita akan nampak pergerakan bintang. Okey. Bila-bila kalau macam kita di tropical country, kita memang khatulistiwa ni kan humidity tinggi. Okay? So embun tu memang sebati lah dengan kita punya negara ni kan, embun. Jadi macam mana nak elak embun? Okay, boleh gunakan apa dia? Dew heater. Okay, dew heater sama ada yang heat pack daripada Daiso, yang Jepun punya produk. Dia sama ada yang kita boleh lekat ataupun dia ada dua, dia ada hand pack dengan body pack. Body pack ni rasanya dia boleh lekat. Hand pack ni yang dia tak boleh lekat, kita just pegang. Okay, so ambil yang boleh lekat lah. Kalau tak boleh lekat pun ambil getah lah kan. Ambil dew heater tu, letakkan di atas lens. Supaya lens tu dia akan jadi suam sikit, panas sikit. Jadi tidak ada terjadinya embun. Okay. Masa kita ambil gambar tu lah. Okay. Itu yang simple lah. Kalau ada yang memang setup kita yang dah DIY, kita buat susah sikit, buat dew heater. Pakai perintang lah, okay. Pakai perintang kena ada power supply lah. Kita balut kita punya kamera, terutamanya bahagian depan lens lah. Okay. Bahagian depan lens kita balut dew heater. Supaya lens tu suam-suam ataupun panas sikit supaya tidak ada embun. Yang ada yang letak tidak ada embun di depan lens kita. Okey. Okey. Satu soalan lagi sebelum saudara Luqman teruskan slide. Daripada saudara Ustaz Fadul Hadi. Ini daripada Falak Ilim. Soalannya saya share di sini. Di Sabah, mana tempat yang menarik untuk latihan astrofoto? Di Sabah, mana tempat yang menarik untuk latihan astrofoto? Kalau Sabah, kita just cari je tempat yang mana kurangnya pencemaran cahaya. Mungkin sebelah Kudat, kalau kita tahu tempat di mana gelap, okay. Sebelah Kota Bulut pun ada, even dalam KK pun boleh. So eloknya, okay, tempat untuk latihan ni seeloknya luar rumah lah. Okay. Kita belajar daripada luar rumah dahulu. Kita ambil dulu chatting macam mana kan. Kita belajar daripada sana. So bila kita pergi terus buat outing terus pergi tempat yang gelap, takut nanti kita akan buang masa. So kita belum belajar lagi. Okay. So kita baru nak berlatihan. Kita akan buang masa, buang minyak dan buang tenaga. So kita try dulu untuk berlatihan di depan rumah. Kalau tempat mungkin cerah, keluar sikit, carilah tempat yang mungkin gelap-gelap sikit apa semua. Dan lepas tu baru kita pergilah cari buat research tempat-tempat yang selalu fotografer pergi. Contoh macam Kota Belud, Kudat, Kundasang. Kundasang mungkin bahagian-bahagian yang tempat tinggi jauh daripada homestay. Kalau di Kota Belud mungkin boleh pergi ke Tegudon, tempat-tempat rekreasi lah, di mana rasanya banyak fotografer pergilah. Okay. Kita buat research, cari tempat. So kenapa? Kalau Sabah ni memang asalkan tempat tu gelap, situlah. Kalau boleh pacak kamera, kita pacaklah kamera, ambil gambar. Okay. Okay. Saya pun difahamkan Ustaz Fadul Hadi melalui komen yang dibaca daripada inilah kita punya live Facebook ni, mengatakan bahawa mungkin Falak Ilim ni akan membuat kerjasamalah untuk kita, mungkin dorang akan ke Sabah untuk membuat satu program astrofoto. Jadi mungkin pihak Dark Sky Malaysia mungkin boleh buat kerjasama dengan Falak Ilim untuk tahun depan, insyaAllah. Okay, baik. InsyaAllah. Kalau COVID ni dah makin reda. Saya serahkan kepada saudara Luqman untuk meneruskan slide beliau. Kita ada lagi beberapa soalan, tapi saya akan kongsikan sebelum akhir
live Facebook kita dulu. Okey, saya sambung semula. Okey, sambung semula kepada yang penyelesaian yang tadi lah kan. Okey, daripada segi light painting apa semua, kita gunakanlah, gunakan lampu suluh yang berbeza kecerahan, intensity. Contoh apa yang saya ada sekarang ni, ini contoh headlamp yang saya gunakan. Dia ada warna merah, red light. Lepas tu LED putih yang first, kedua makin cerah dan ketiga ni agak cerah. Jadi kita gunakan lampu suluh yang berbeza kecerahan. Contoh macam seluar malam, fotografer, dia memang agak sensitif dengan lampu yang cerah. So kadang yang ini kita cuma perlu gunakan bila kita turun daripada kereta, nak cari lokasi, gunakanlah lampu yang cerah ni, mungkin nak cari lokasi tempat mana. Lepas tu bila kita dah tahu mana tempat, gunakan lampu suluh yang merah ni untuk kita set up kamera. So bila kita pakai yang lampu putih, mata kita akan silau. Bila merah, mata kita akan kurang silau. Jadi kita boleh dalam masa yang sama, mata kita boleh adapt dengan langit. So kita boleh cari foreground mana, mata kita cari foreground mana. Lepas tu cari equipment kita, mana kita punya equipment. Kalau terjatuh ke, gunakan yang lampu merah. Dan satu, lampu merah ni dia tidak mengganggu fotografer yang lain lah. So kalau kita halalkan ke bawah, mungkin kita ada jarak dengan antara beberapa fotografer yang lain. Dia punya intensiti kecerahan merah ni agak kurang berbanding yang lampu putih. Jadi seeloknya gunakan yang merah. Lepas tu kalau tidak ada, ataupun itu satu. Ni saya kongsikan lampu basikal lah. Yang satu merah. So yang ini saya gunakan untuk saya letakkan di tripod. So bila saya dah set up, saya akan letak di tripod dan akan hidupkanlah. Dia akan sulur ke bawah untuk bagi warning ataupun bagi amaran kepada fotografer lain yang mana di tempat tu ada kamera diletakkan. So dia kena hati-hatilah jalan di depan ke, kalau nak jalan, apa maksudnya, jangan jalan di depan lah. Tepi, kiri kanan. Lampu tu kena jaga apa semua. Lepas tu kalau lampu suluh yang tidak ada warna merah ni, balut. Kalau yang kita ada lampu suluh putih, balut dengan plastik ataupun kertas yang berwarna merah. Supaya kita boleh kurangkan kecerahan daripada lampu suluh yang warna putih ataupun LED kepada warna yang merah. Ataupun gunakan lampu semula jadi berbanding light painting. Lampu jadi mungkin daripada bulan lah. Kalau malam tu ada bulan, saya rasanya tidak perlu gunakan lampu warna merah ni untuk cari barang. Ataupun lampu putih ni untuk setup kita punya equipment kan. Kalau bulan mungkin dah boleh nampak dah, mungkin sikit-sikit. Tapi itulah, safety first lah. Kalau rasa dah nampak, gunalah lampu kan. Dengan guna langsung. Takut semata-mata nak menjaga hati fotografer lain, kita sendiri pula yang tiba-tiba terlanggar batu jatuh pula. Satu kes lagi pula kan. Lepas tu, saya nak kongsikan juga kalau sebelah malam, equipment, dew heater ada, lampu suluh ada. Yang ni. Tahu tak apa benda ni? Pukul nyamuk. Kadang bila fotografer keluar sebelum malam, kadang tempat tu berangin. So bila berangin akan kurang nyamuk. Tapi kalau tidak berangin, tempat yang semak samun mesti akan ada nyamuk. So bawalah apa keperluan yang essential lah, yang dirasakan perlu. Mungkin kalau nak ambil time lapse ataupun macam tadi Zaki ni nak buat subtrail kan, bawa kerusi, duduk ataupun buat air, kopi-kopi dulu. Kamera biar ambil gambar, kita dengan fotografer lain minum-minum dulu di belakang. Tunggu sambil-sambil tengok-tengok langit, belajar pasal constellation, minum air yang penting. Supaya
sebelah malam tu kita, yalah, selalunya fotografer ni, kalau macam saya lah, ambil gambar, memang satu malam tidak akan tidur lah. Kalau ada kawan bercerita, kan memang bercerita. So apa, kalau tempat yang jarang kita pergi, kita kena alert dengan sekeliling. Sama ada binatang buas ke, kan? Tapi kita mesti takkan mau pergi tempat yang kalau ada binatang buas kan. Tapi kalau tempat tu memang memang the best location, nak mau mesti kita akan pergi juga nak dapatkan gambar. Okay, so sanggupnya tu untuk pergi ke tempat yang macam tu ada binatang buas, so kita kena alert lah. Okay, yang penting safety first lah. Okay, ni saya kongsikan satu time lapse yang saya dan wife saya buat di Kelantan. Okay, mana tempat ni kawasan yang lapang lah, memang cantik, tapi ada street light. Okay, so takkan saya nak rasa nak matikan lampu ni, so dia tiada switch. So gunakan lampu ni sebagai, orang katakan supporting light. So kalau tidak lampu ni, kadang pokok-pokok ni pun gelap juga. So kadang lampu ni cantik juga, so dia cerahkan pokok, so nampaklah keadaan malam tu di sana macam mana. Okay, so kalau saya kongsikan, ni sekejap je lah saya buat, tak berapa lama untuk buat Star Trail, kadar nak tengok tengok suasana macam mana, langit macam mana. So boleh nampak di sini tadi ada saya dan wife tengah set up satu kamera untuk ambil gambar. Dan saya di belakang tadi mengambil gambar. Kita play balik semula. Okay. So boleh nampak pergerakan langit, fotografer di depan. Okay. So kan pada malam tu kami ada dalam 4 orang je yang ambil gambar. So satu menghala ke sebelah sana dan yang lain ni semua di belakang. So tidak mengganggulah fotografer yang lain di belakang. Biarpun ada lampu, tapi saya sengaja berjalan sebenarnya nak tunjukkan yang saya tengah mengambil gambar, fotografer at work. Macam tu lah. Okay. So saya punya motif untuk ambil time lapse, compile kan untuk jadi satu video, gambar video. So saya nak tunjukkan macam mana kalau sebelah malam fotografer bekerja. Kadang yang hasilkan satu gambar tu memang agak payah lah, berjam-jam juga. Okay. So last kali adalah berkenaan dengan pengolahan gambar. Okay, kita dah dapat tadi beberapa kita pergi ke satu tempat, lepas tu last kali dah ada gambar semua ni, kita buat editing pula. Okay, pengolahan gambar. So ni antara beberapa perisian lah yang selalu fotografer pakai. Ni kalau saya kenal Photoshop lah kan. Ni Photoshop, ni Lightroom, ni SCDC, XLR, ni mostly mobile photographer pakai lah, Snapseed. Okay, so ni antara beberapa lah. So ada lagi perisian lain, tapi ini yang saya tunjukkan lah sebagai contoh perisian untuk kita mengedit gambar. Okay, so macam-macam boleh buat. Nak buat clone ke, nak buat composite ke, okay, semua daripada editing ni lah. Kita nak tipu gambar pun boleh. Okay, kita nak mention dengan orang ramai yang gambar ni natural, so kita boleh share. Yang penting masa editing ni lah. Okay, so kita dah, masa kita ambil gambar tu, kita dah ada hint, mindset. Okay, framing kita macam mana, komposisi kita macam mana, setting kita macam mana. So hasil yang kita dapat ni, okay, mungkin foreground gelap sikit. Kita boleh naikkan sedikit exposure untuk foreground yang gelap dalam editing, dalam perisian, dalam editing lah, pengolahan gambar nanti. So ni adalah antara beberapa software. Okay, isu dia dalam pengolahan gambar ni memang banyak lah. Okay, fotografer luar memang even topik ni masih lagi berbahas. Ada yang kata editing tu tidak perlu, ada yang kata editing tu essential. Okay, ada yang kata dia banyak cerita lah. Boleh katakan setiap genre tu memang
end product dia memang kebanyakan kita memang akan edit. Okay. Lebih-lebih lagi kalau gambar langit malam, memang tidak akan hari mesti kita akan edit. Okay. Mesti kita akan edit gambar. So kenapa kita kadang tidak mendapat exposure yang sesuai lah. Okay, ada setengah tempat tu gelap, so kita perlu editkan lagi. Jadi fotografi ni satu seni, tapi kita sebagai fotografer, kita nak berseni ke ataupun berseni dan jujur. Maksudnya kita jujurlah dalam apa yang kita sampaikan tu. Okay. Kita nyatakan hasil yang telah kita buat secara teknikal. Okay, teknikalnya mungkin apa gear yang kita pakai. Okay. Apa kamera yang kita pakai, berapa focal length yang kita pakai. Mungkin kita bila kita post tu kita akan beritahu dengan orang. Okay, ini diambil menggunakan kamera Nikon 750, okay, ataupun 810A, modded camera. Okay, so ada perbezaan dari segi teknikal yang kita perlu tahu. Okay, contoh gambar kamera ni boleh buat gambar tu cantik sikit. Kalau kamera ni dapat contoh macam modded camera lah. Okay, dalam Ashraf Photo langit malam dia ada satu kamera yang modded means dia dapat terima sensor kamera tu dia dapat terima banyak intensiti warna merah lah, hydrogen. Okay, kalau salah tu tolong betulkan lah. Okay, saya telah dia punya intensiti warna merah tu dia dapat terima ataupun IR kata. IR filter tu dia buang, so dia mode, so dapatlah intensiti yang color merah daripada hydrogen tu masuk dalam kamera. So kadang kita boleh compare hasil kamera yang mode dengan tidak mode. Okay. Contoh macam gambar nebula. Okay. So kalau kita ambil gambar nebula, confirm kamera yang mode kamera ni akan nampak color merah tu akan timbul lagi berbanding kamera yang bukan mode. Okay. So pentingnya untuk kita nyatakan teknikal. Kadang orang kan skeptical lah macam query. Gambar dia kata gambar straight off camera, SOIC. Tapi gambar nebula nampak. Betul kan ni? So bila kita check balik, kita tanya balik, dia kata menggunakan kamera mode. Okay. So memang logik lah. Okay. Lepas tu pengolahan gambar. Okay, macam mana dia edit. Okay, mungkin dia katakan composite ke ataupun single image ke. Okay, saya naikkan sedikit exposure, kontras dan juga adalah beberapa setting dalam present tu dia kata dia just adjust, dia buat minimal adjustment. Okay, so kita tahu gambar ni begini. So apa, kadang saya belajar daripada gambar orang lain. Saya cek gambar orang, lepas tu bila dia share dia punya technical gambar dan juga cara editing, okay, saya boleh tahu, okay, gambar ni secara teknikal boleh dapat macam ni, tapi bila diedit boleh dapat macam ni. So daripada sana saya pun belajar. Okay. Tapi bagaimana kalau yang tidak dinyatakan? So kadang kita pun rasa macam bingung-bingung. Boleh kan ni? Kita akan jadi skeptical. Okay. Kita akan query balik orang tu. Gambar ni tipu ni, padahal memang gambar tu betul. Okay. Lepas tu tidak gambar yang dihasilkan adalah tepat. Okay. Disebabkan oleh perspektif penonton. Ya. Ada yang kata, okay, gambar ni tipu, gambar ni tak betul, ni yang tepat. Apa yang pemahaman saya, kalau saya lah, okay, tidak ada gambar yang tepat. Okay. So apa, saya punya audience, saya nak tunjukkan yang, so boleh-bolehnya saya tunjukkan yang natural light. Okay. Tapi soalkan mata kita ni ada error. Okay, mata kita ada error. Kita nampak foreground memang cantik, background memang cantik. So bila kita editing, tidak keluar gambar yang apa yang kita visualiskan tu. So tapi daripada saya punya perspektif, saya nak orang lain nampak macam mana. Adakah saya nak nampakkan langit tu betul-betul cerah atau langit tu kurang cerah? Maksud kalau kurang cerah means light pollution kurang lah kan. Tapi kalau saya naikkan kecerahan langit tinggi, means orang akan nampak, oh, light pollution tinggi. Jadi adalah apa yang
boleh ubah di situ kan, kita boleh main-main. So apa kita punya audience, okay? Kita tunjukkan kepada audience kita macam mana, okay? Lepas tu cara dia melihat gambar kita pun macam mana, okay? Seterusnya pengubahan gambar yang jauh daripada realiti mungkin ada maksud tersendiri. Okay, macam saya katakan, gambar yang contoh gambar bulan, okay? Gambar bulan yang diambil dengan dua exposure ataupun boleh katakan double exposure, bulan separa, okay? So tapi kalau dengan mata kasar kita nampak, okay, bulan separa kita cuma nampak separuh je kan, separuh tu memang gelap dan tidak nampak apa. Tapi bila kita buat double exposure, dari segi editing kita combine dua gambar, okay, untuk hasilkan satu bulan yang mana bahagian separa yang cerah tu nampak, tetapi bahagian yang gelap tu pun nampak. Okay, so daripada perspektif orang yang nampak, wow, nampak 3D, nampak macam ada perspektif. Yes, so kalau fotografer tu dia nak sampaikan dia punya gambar tu dalam bentuk yang ada perspektif, gambar bulan tu ada perspektif, bukan yang gambar macam 2D, gambar macam 3D. So apa yang aspek tu sampai, so apa si pemerhati nampak, dia macam dapat terima, rupanya bulan ni bentuk begini, okay. So tapi secara logiknya bila mata kita nampak, memang kalau yang bahagian bulan separa tu memang bahagian tu yang cerah, bahagian yang gelap tu memang akan nampak gelap, tidak nampak langsung, okay. Dan sekali adalah reputasi si tukang gambar yang jadi taruhan. Okay, ini kalau dia tidak jujur lah, okay, dia katakan dia punya gambar ni single exposure, okay, tapi kita nampak ni betul kan ni, single exposure boleh dapatkan ni dengan dia punya langit dengan color dia keluar, foreground dia cerah, so, macam sebelah siang, logik ke tidak logik. So, kadang jadi taruhan jugalah, okay. Okay, salah satu dalam pengolahan gambar iaitu clone. Okay, sebagai yang saya tunjukkan ni, clone boleh digunakan bagi menghilangkan dust spot, hot pixel, dead pixel pada image adalah untuk membentukkan kecacatan kamera. Contoh macam gambar ni lah. Ini yang before, sebelum, dan ini yang selepas clone. Ini gambar yang soalkan apa? Kamera kadang ada dust spot, okay, ada tumpuk-tumpuk hitam dalam. So bila kita gambar macam nampak macam mengganggu kan. Tapi kalau kita rasa bila kita clone, mengganggu tak? Rasanya bagi saya memang tidak. So kita nak hilangkan dust spot yang mana kecacatan kamera. Bukannya macam kita clone kan pokok semua ni, sebelah hilang langsung. Okay, tinggal bintang je, tidak langsung pokok. So macam itu dah mungkin melampau lah, kan? Teknik digunakan untuk memasukkan gambar dengan mengklonkan sebahagian image. Okay, separuh gambar ni before tu ada pokok, tapi bila selepas tidak pokok langsung. Dia boleh je post gambar ni kan. So kenapa? Contoh kalau dia pergi sendiri tempat tu, okay, dia ambil gambar, tidak orang lain tidak tahu pun macam mana keadaan langit tu macam mana. So dia boleh tipu lah. Okay, dia bersihkan pokok ni, sebelah ni dia bersihkan, tinggal bintang je. So kalau orang tak tahu memang akan terima je lah. Tapi itulah, adakah kita jujur dalam kita punya gambar. Okay, contoh ni yang tahun 2000, saya lupa ingat, ada punya artikel 2015 ke ataupun 2019. Okay, gambar ni agak famous lah. Gambar yang agak famous, even Net Geo pun post gambar ni dalam orang punya website. Okay, dia post gambar ni. Kalau dah nampak tak? Kalau yang anda perhatikan dalam gambar ni, ada yang rasa macam tidak betul ke? Okay, ada yang tidak betul tak dalam gambar dia? Okay, contoh teknik clone kan yang tadi katakan. Teknik yang dia pakai ni, dia clone. Okay, ni gambar yang dia clone. 1, 2, 3.
di mana ni adalah center Milky Way. Okay. So gambar ni ambil daripada saya di Namibia. Okay. Di bahagian hemisfera selatan. So nampak center Milky Way ni 1, 2, 3. Dia clone. Dia seolah nak buat macam Milky Way ni arc Milky Way lah kan. Okay. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5. So realistik tak gambar ni? So memang secara memang terang jelas nyata memang dia clone lah kan. Dan tunjuk gambar yang macam banyak bintang. Lepas tu terang-terang ni bahagian part ni yang merah ni di bawah dia copy di atas. Ataupun mungkin gambar lain dia tempel di sini. Okay. Dia nak tunjukkan yang langit tu betul-betul clear Milky Way daripada hujung ke hujung gambar dapat. Okay. So gambar 2 tahun lepas 2019. Even published dalam National Geographic. So bila orang nampak, fotografer amatur nampak, kena bash. So tipu ni. Tengok betul. Bila kita kaji nampak center Milky Way. Okay. Itu tidak logik lah. Adanya 5 center Milky Way dalam satu gambar. Okay. Ini memang jelas-jelas ternyata lah. Okay. Lepas tu composite. Tadi yang clone. Dia clone gambar. So ini composite. So yang gambar yang dia gabungkan ataupun template sebagai gambar dalam gambar yang berbeza. Satu foreground, satu gambar berbeza. Langit gambar berbeza. Dia templatekan ke sini gambar. Okay. Fotografi yang sama juga. Gambar ni pun publish dalam Nat. Okay. Seperti gambar foreground waktu siang digelapkan ataupun ruang langit waktu malam. Okay. Foreground waktu sebelah siang, langit sebelah malam. So dia composite lah. Gunakan 2 image. Contoh lain, objek yang tiada pada waktu tersebut dimasukkan dengan cara composite. Macam ni lah. Okay. LMC sini. Ni LMC kah atau SMC? Okay. Secara logiknya, kalau orang yang tahu pasal star chart, bila ada LMC sini, agak sukar untuk tengok sini center Milky Way. Okay. Saya kongsikan stellarium. Saya cuba kongsikan stellarium. Okay. Stellarium tadi dia kata ada LMC kan? Sebelah selatan. Okay. So ni aplikasi Stellarium . Okay. Ni adalah LMC. Okay. LMC bawah ni SMC. LMC. So actually yang di bawah ni adalah bukannya central Milky Way. Ni adalah kita katakan ekor lah. Ekor Milky Way. Okay. Ekor Milky Way. So dalam gambar tu dia punya image macam kurang begini kan. Okay. So center tu agak jauh sikit. Okay. Ni. Gambar tu macam agak jauh sikit. So nampak sini. So nampak sekarang macam kena tempel kan. So boleh nampak dia macam dia brush bahagian sini. So dia letakkan image lain di dalam satu gambar ni. Okay. Okay. Seterusnya. Okay. Fotografer yang sama juga. Bad Moon. So ni pun dikata gambar ni diambil dari Namibia. Okay, sebelum tu Ustaz Rizwan kalau ada komen daripada Facebook mungkin boleh tajukan lah. Okay. Okay. Saudara Luqman teruskan dahulu, nanti kita akan share yang sebelum habis. Oh, okay. Okay, saya pun lagi propose saja ni. Okay. Okay, seterusnya gambar ni lah, composite. Dia tidak logik untuk adanya Polaris di sebelah hemisfera selatan. Okay, so gambar ni daripada Namibia. Namibia tempat di mana hemisfera selatan. So Polaris memang tidak akan nampak. Tapi dalam gambar ni Polaris actually sebelah atas ni adalah bintang Vega.
So ini adalah part of Milky Way. Okay. So dalam gambar ni dikatakan apa yang dikatakanlah dapat tahu kenal pasti yang mana tipu. So kan tidak patut adanya Polaris di langit sebelah selatan. Okay. Tidak ada patut ada Polaris langit sebelah selatan. So kan Polaris sebelah utara. Okay. So siapa-siapa yang contohnya di Kanada, di hemisfera utara boleh nampak Polaris atas kepala. Even kita di Malaysia pun Polaris memang agak rendah daripada Polaris, dan lebih lagi kalau yang di hemisfera selatan memang tidak akan nampak Polaris lah. Okay. Jadi bila dia post macam begini kan, rentetan daripada gambar yang dikeluarkan daripada Nejo ni, first orang dapat detect, oh gambar ni tipu. So bila dia post lagi, gambar ni pun tipu. So memang orang akan hilang respect kepada fotografer ni. Okay. Hilang kepada jurugambar. So dia post gambar yang tidak logik, tidak masuk akal. Okay. So orang akan mencari kesalahan. So biarpun gambar dia cakap post dalam National Geographic, tapi even sekarang pun kalau kita cari post ni memang Nejo telah tarik balik lah. Okay. Tarik balik post ni dan tidak dipostkan dalam Nejo punya gambar. Okay, last sekali adalah manipulasi warna. Okay, contoh yang ni agak melampau lah kan, agak melampau dia punya purple. So mungkin cahaya yang saya nampak tu lah kurang begini lah, macam langit biru sikit. So kenapa? Adanya sumber cahaya daripada belakang. So langit macam ada biru-biru sikit. So kalau yang ni memang agak melampau lah, manipulasi warna. Di mana Milky Way berwarna purple. So agak tidak logik di situ. Okay. So ni akhir kata, tidak semua gambar itu benar, okay? Tidak semua gambar itu manipulasi. Ya, kita kena berseni, bertimbang rasa dan juga jujur. So kita kena carilah, study setiap gambar tu. Kalau tidak pasti, okay, jangan kongsi kan. Tidak pasti jangan kongsi. Okay, saya rasa itu je daripada saya. Mungkin boleh teruskan kepada Sir Rizwan kepada soalan-soalan. Okey, berkenaan tentang manipulasi gambar tadi. Saya pun ada soalan tersendiri. Berkaitan tentang anak bulan. Jadi macam mana kalau kita mau tahu sama ada orang tu manipulate gambar tu atau modified gambar tu ataupun tidak? Ada beberapa, mungkin ada nasihat daripada saudara Luqman kan, macam mana? Coba saya ulang balik soalan dia tu berkaitan dengan gambar mana? Okey, gambar anak bulan. Kurang jelas. Biasanya kalau kami ni bagian falak ni berkaitan tentang anak bulan. Macam contohnya kalau anak bulan yang mungkin agak sukar bagi orang lain untuk cerap, tapi tiba-tiba contohnya di Labuan nampak. Dan macam mana kita mau elakkan persepsi orang lain mengatakan yang gambar kami tu edit ataupun manipulate. Ada tips kah? Okey, itulah penting. Terima kasih saya. Kalau saya lah kan, daripada saya, pentingnya data. Okay, raw image tu. Raw image tu macam mana, adakah nampak ataupun tidak nampak. Lepas tu lagi, kalau macam data anak bulan, dia memang sangat-sangat halus. Okay, kadang mata susah nak nampak. Okay, tapi kita boleh nampak dengan alat bantuan. Contoh macam kamera DSLR ataupun CCD kamera. Okay, jadi penting data tu. Data raw image tu kalau nampak, then masa processing tu, maksudnya tu pun masa kita tunjukkan post gambar tu, kita kena bagi tahu lah. Okay, gambar ni diambil pada sekian tarikh. So ni data simulasi macam mana. So langit boleh, bulan boleh kelihatan, daripada simulasi boleh nampak. Okay, kita buka satu apps ni, dikatakan okay, visible dengan cara adanya optical aid, maksudnya ada alat bantuan. So kita dah ambil, gunakan kita punya setup,
kamera kita beritahu apa kamera kita pakai, apa teleskop kita pakai. Lepas tu masa editing kita beritahu apa teknik yang kita guna pakai. So saya rasa tidak ada masalah kalau kita mention dari segi teknikal gambar dan juga cara kita mengolah gambar tu macam mana. So kuranglah, saya rasa kurang akan orang tanya. Tapi itulah benda yang agak sukar orang dapat, sebenarnya memang orang akan pertikaikan. Sebab dia dapat kapasitas, yang benda macam tu lah. Benda yang jarang-jarang orang dapat ni, memang orang akan selalu pertikaikan lah. So kalau saya, pentingnya data tu sendiri, raw image tu sendiri. Okay. Kadang memang benda tu sulit, tidak boleh kita kongsikan orang lain, tapi lihat kepada cara teknikal tu. Mungkin kalau kita faham teknikal tu macam mana, equipment tu macam mana, benda tu boleh possible dapat. Okay. Adakah menjawab soalan saya? Okay. Terima kasih Saudara Luqman. Okay, kita sharekan soalan daripada penonton. Di sini macam ada sangkut sekat-sekat sikit. Sekat-sekat. Okay. Di sini ada 3 soalan dalam satu komen. Yang pertama, macam mana nak tahu kalau satu gambar tu betul atau tidak kalau yang mengepost tu tidak beritahu. Yang kedua, kalau kita yang nak post gambar yang kita ambil ni, apa maklumat patut letak? Perlukah letak maklumat gambar? Yang ketiga, apa selain kamera dengan tripod, ada apa-apa barang lain diperlukan untuk gambil gambar? Okey, silakan. Untuk ambil gambar. Okey. So yang lain macam tersekat-sekat sekejap. Okey, untuk soalan pertama, macam mana nak tahu kalau satu gambar tu betul atau tidak kalau yang post tu tak beritahu? Okey. Pertama, kita tanyalah, okey. Kalau dia tidak beritahu, kita try PM, private message, tanya macam mana gambar ni diambil, technical gambar ni macam mana, apa gear yang dipakai, okey. Dan juga cara dia editing macam mana. Okey. So daripada sana kalau dia ada share, maksudnya kita boleh buat kajian sendiri lah kan. Okey, logik tak? Logik dengan setting yang dia bagi tu, dengan juga cara editing tu boleh dapat ke tidak? Mungkin kita yang beginner, macam Kak Sukar, mungkin kita tanya orang lain. Apa yang kita dapat maklumat daripada orang yang post tu, okay? Dia tidak post, tapi bila dia bagi maklumat, kita kongsikan maklumat tu dengan orang lain. Tanya pula pada orang lain macam mana. Adakah betul? Lepas tu itu yang pertama, kita tanya. Kalau dia tidak beritahu, kita buat kajian. Okay? Contoh gambar Milky Way. So kita buka lah, contoh macam apps Stellarium. Tengok gambar tu macam mana. Saya boleh kongsikan, okay, Stellarium, tengok gambar macam mana. Komposisi gambar tu macam mana, logik ke tidak logik. Okay, macam tadi gambar yang dipost oleh Nejo tu, gambar tu memang tidak logik. So kan dia diambil di hemisfera selatan tetapi adanya Polaris. Okay, so memang tidak logik lah kan. Okay, so harap macam yang soalan pertama. Untuk yang kedua, kalau kita yang nak post gambar yang kita ambil ni, apa maklumat yang perlu letak? Okay, maklumat yang perlu kita letak, rasanya sesi kita minggu lepas saya ada kongsikan tentang apa EXIF data yang kita perlu letakkan. Sebagai contoh macam apa tajuk, contoh kalau gambar Milky Way, mungkin kita jarang letak tajuk Milky Way di mana-mana kan. Contoh macam gambar bulan, kita beritahu okay, bulan separah. Gambar matahari kita beritahu tajuk dia adalah matahari. Kalau nebula kita beritahu tajuk dia adalah M42 Orion Nebula. So kalau macam gambar landscape, mungkin tajuk tu tidak apa, tapi maklumat lain tu penting. Contoh macam bila tarikh diambil, jam berapa diambil, okay?
Lepas tu apa kamera yang diguna pakai, berapa focal length yang diguna pakai. Kalau gambar tu dia tracking, digunakan tracker, pakai apa tracker, means dia kena beritahu lah supaya tidak timbul persoalan orang akan query gambar. Okay. So bila ada exam ni orang akan tengok gambar, oh okay, dia pakai kamera sekian-sekian, lens macam ni, setting macam ni. So tidak menjadi masalah. So maklumat tu penting lah. Macam tadi saya beritahu tarikh, masa, siapa yang ambil, mungkin boleh letak tempat di mana ataupun sharekan latitude, longitude ke. Okay, carikan koordinat. Lepas tu apa yang saya tinggal lah, masa, tarikh, setting kamera mungkin. Kalau gambar yang contoh macam matahari, berapa light frame digunakan, sama ada gambar tu stacking atau tidak stacking. Sebab gambar matahari kita gunakan video. So berapa keping gambar yang di stacking, okay. Macam gambar nebula pun dia nak timbulkan, kadang kita stacking berapa light frame, berapa dark frame, dan berapa exposure. Exposure tadi saya lupa, berapa exposure dedahan masa kita gunakan, ISO dengan aperture. So kita letakkan maklumat ni supaya orang lain boleh tahu. Okay. Dan memang saya rasa memang perlu letak lah. Okay. Supaya tidak timbul macam tadi saya cakap, tidak timbul orang akan bertanya gambar ni tipu atau tidak tipu kan. Okay, yang ketiga apa selain kamera dengan tripod. Okay, macam tadi saya tunjukkan untuk ambil gambar, kalau malam headlamp, okay, tripod, headlamp, DO heater untuk supaya lens tidak berkabus. Mungkin kena pakai windbreaker kalau tempat tu sejuk, lagi mosquito repellent. So ada yang jenis yang main spray, okay, so spray lah. So kenapa takut tempat yang kita pergi ni bernyamuk. So untuk mengelakkan lagi nyamuk menderma darah secara natural, gunalah mosquito repellent, spray kaki apakah. So eloknya full equipment lah. Okay, dari segi pakaian, kalau takut lagi nyamuk, pakailah yang long sleeve, berseluar berkasut sepanjang, seluar panjang berkasut. Okay, kita cover mana-mana bahagian yang terdedah. Kalau tak nak ada kena gigi nyamuk ke apa kan. Lepas tu kalau rasa nak stay lama, bawa kerusi. Okay, stay lama sana bawa kerusi, mungkin menjaga setup buat kopi-kopi kan. So yang dirasakan perlulah. Okay. So macam kalau saya di gambar malam kerusi tak perlu. Kalau kita pergi ke satu tempat kita bawa kereta kan, kita just biarkan dan kita boleh, mungkin kalau kita yakin tempat tu selamat, bolehlah tidur dalam kereta sebentar, lepas tu set alarm, sejam-sejam bangun, cek kamera. Okay. So saya rasa menjawab lah soalan yang bertiga apa selain kamera dengan tripod. Okay. Saya kongsikan lagi beberapa soalan daripada Muhammad Khairul Ikhwan. So ada delay. Apa tips untuk astrofoto di kawasan light pollution? Adakah penggunaan filter light pollution membantu? Okay, penggunaan light filter, light pollution. Okay, memang sangat-sangat membantulah. Okay, contoh macam brand daripada Optolong, dia ada keluarkan satu filter untuk light pollution punya filter. Dia cut dia cut light pollution punya wavelength supaya kita dapat langit yang macam cerah lah, macam lebih kontras. Lepas tu ada lagi beberapa filter yang dia naikkan intensity nebula. Okay. So kalau di tempat dalam satu gini, kalau kita berduit, okay, ada budget, gunalah, boleh guna light pollution filter. Kalau tiada memang macam mana kata, kalau tiada just kita shoot je lah apa yang ada, dan mungkin kita boleh kurangkan light pollution tu dari segi editing.
So mungkin editing macam mana nak tunjukkan, itulah, nak tunjukkan tempat tu cara terpulang kepada kita. Okay, kalau rasa nak, selalunya fotografer dia nak hasilkan gambar yang cantik. Okay. Macam mana nak gambar tu cantik, so dia buatlah, dia setting dia. So soalan untuk yang filter tu, kalau mampu beli, tidak mampu just gunakan gear yang kita ada. Okay, kita try untuk faham dulu fungsi kamera kita macam mana, gunakan yang equipment yang sedia ada. Kalau rasa ada budget, beli tu light pollution filter. Okay, lepas tu soalan daripada ni Cik Zaki. Zaki Aziz. Macam mana nak balancekan exposure antara model objektif dengan background, contohnya Milky Way. Okay. Terus macam mana nak balance? So nak balancekan, apa yang saya buat, saya gunakan natural light dulu. Kalau tempat tu ada natural light, saya gunakan. Kalau tidak, yes, saya pun akan gunakan light painting, tapi dengan kadar intensiti cahaya yang agak kurang dan lampu yang tidak tertumpu. Maksudnya dia yang lampu yang white lah, yang berserak, supaya bila kita nak buat light painting tu exposure tu memang cun-cun. Okay. Satu lagi, kita cek kepada histogram. Okay. Cek kepada histogram. Kalau kita perhatikan terlampau banyak ke sebelah kiri, maksudnya gelap, memang agak sukar lah untuk kita recover balik dalam editing. So kita kena tengok lah kita punya histogram tu. Dan mungkin kita kena eksperimen. Okay, balancekan, maksudnya kita try ambil 3 exposure berbeza. Buat yang under expose, mungkin kita dedahkan lagi lama sikit, lepas tu kita kurangkan dedahan masa dan try yang under ada expose dan juga yang cerah. Maksudnya under, bila under dia akan cerah lah kan. Okay, sorry. Bila dia under, langit gambar akan cerah, lepas tu guna yang short exposure. Okay, lepas tu kita try untuk editing. Masa editing, tengok gambar mana yang kita boleh edit olah supaya dapat balance antara model tu dan juga background di belakang. Okey, terima kasih kepada Saudara Luqman. Rasanya itu sahaja soalan yang kita ada pada malam ini. Alhamdulillah, maka berakhirlah sudah webinar kita pada malam ini. Diharapkan perkongsian ilmu tadi dapatlah memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Saudara Luqman di atas ilmu yang beliau curahkan sebentar tadi. Baiklah para penonton sekalian, amalkan SOP, jaga diri, jaga keluarga. Sama-samalah kita doakan agar keadaan negara kita kembali pulih seperti biasa. Kita tangguh webinar Mufti Bicara Falak pada malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.